Okay, saya present. Boleh nampak? Boleh Doktor. Boleh sir. Okay, so basically this topic, this chapter basically will require you a very in terms of mathematics very high lah. 50% is you all belajar numerical methods tak? Kaedah berangka. More on numerical methods lah. So kita akan apply Newton's Newton methods and so on so forth. And then for the fault analysis kita akan tengok more on dia just macam refresh balik you punya circuit analysis lah. So that's why for those who are problem with circuit analysis, we find this course macam susah lah. Sebenarnya senang je. Okay, so we go for the chapter 1. Chapter 1 is just a review saja, sekejap saja. So for those who are yang dah ambil dengan saya power system operation tadi, dia macam ulang balik je lah. Okay, so the lesson outcome. Siapa yang tak masuk kita tahu lah. Dalam Google ni dia. So ada 43 ni, 9 orang lagi patutnya. 10 orang lagi. 50 orang patutnya. Okay. So the outcome supposed to be you will get the basic understanding what about the power system, and then you can identify the main components. Ini semuanya just a general knowledge which basically, and then apa yang akan berlaku dalam power system operation, power system analysis. Okay, basically power system analysis itself dia sebenarnya besar, dia topik besar. Buku tak ada, buku kat kelas, buku kat bilik saya kat office. So basically it's from the fundamental per unit and so on so forth tu sampai ke power system protection tu semua lah. Tapi biasa kita in term when you learn about the power system engineering, they just segregate, dia bagi-bagi dah mana yang boleh yang you belajar lah. Tapi the flow knowledge tu patut dapatlah from EPS. You belajar EPS kan? Apa yang you belajar dekat EPS ialah you belajar balik benda yang sama. Kita ada components, power system component, iaitu kita punya generation, kita punya transmission, and then distribution lah. Dan ada load. Okay, and then dekat EPS juga you belajar transmission kan? Transmission line parameter, as well as transmission line model. Dan dekat transmission EPS juga you belajar per unit sebelum tu. Ataupun per unit you belajar dekat machine sebenarnya. Okay, so and then dekat electrical power system you belajar 3-phase faults secara general. So apa yang you belajar semua ni kita akan pakai balik, per unit kita akan pakai balik. 3-phase fault ni kita akan guna balik. Dengan transmission line parameter ni kita tak tengok sangat lah. Okay. Per unit lah banyak pakai. Okay. So this is our components. Seperti tadi kita ada power plants ataupun generation, transmission and distribution, as well as kita ada load. Okay, ni semua terminologi lah ataupun teknologi yang kita ada. Integration, smart grid and power markets. Okay, power markets ni regarding the customer can choose which power supply yang nak pakai. Tapi that is the ideal situation. Never mind, just proceed. History pun saya dah cover tadi, so saya rasa this one you can cover tadi dekat kelas lain lah. Tapi basically for those yang tak ambil, ni tak masuk. Kita tak belajar sejarah, kita just want to know some, just in terms of general. Okay. Issues,
And then details components. Jadi lah kita ada you have our generation here. And then we have the transmission. So for the transmission also we can have a large consumer lah. So we have high voltage substation, and then we have distribution. So this one generate from the lower voltage, and then we have transformer. We transfer to transformer. We transform the power the voltage level to higher voltage. Okay, and then when we come to the substation, we step down the value of the voltage. So let's say, example here, we have 30 kV, 11 kV, is a lower one. And then for the distribution, consumer, we have 3-phase 415. Untuk rumah boleh pakai, ini pun untuk commercial building semua juga. Okay, so this is the basic components in terms of Malaysia lah. Okay, so this is the in the Peninsular Malaysia. I don't think this one is the yang terlatest lah, tak tahu ini bukan latest lah. Sebab ada satu kat Ulu Jelai kan, Pahang ada Ulu Jelai, baru kat banyak lagi yang ni lah. So we have thermal and hydro. So thermal ni meaning that the source dia ialah we call it not so efficient lah in terms of ni, because thermal power station ataupun thermal generation normally have maximum accuracy ataupun efficiency is about 30 to 55% lah. Okay, maknanya kalau you nak 35 megawatt sebagai output in term of power, real power, so you kena supply 100 megawatt. Sebab as you know, our efficiency is output P out bagi P in kan, 100. So biasa thermal tak berapa ni lah, tapi dia punya startup ataupun dia punya initial cost is cheaper compared to hydro. So thermal ni maknanya you boleh pakai gas ataupun turbine ataupun combined cycle. Combined cycle is much better lah, until I think about 40 to 45 cents. And then we have conventional, sama ada you pakai coal dan sebagainya lah. Okay, this is Malaysia lah. So tadi ni Parker kan, kalau you pergi nak pergi mana tu ada satu jalan. And from YTL, Johor pun ada YTL, Nasi Gudang, and so on and so forth. So ni, and then this one is Sarawak. So Sarawak ada beberapa lagi, and Sabah. Sabah we have mini hydro, minor station, major station, and then grid station and IPP. Contoh. Okay, there are 3 main types of generating stations. We have thermal, hydropower, and nuclear. Nuclear pun kita ada sebenarnya kan. So tak kecoh sangat. Kecil je, sikit. Sebelum berlaku tsunami tahun bila itu, Jepun kan. I can say that, we can say that I think lebih daripada separuh kerajaan di dunia ni nak go for nuclear, termasuk Malaysia, Thailand. And then bila berlaku tsunami dekat Jepun tu, yang ada nuclear punya ni problem, so masing-masing revise balik lah diorang punya planning. Nuclear ni cheaper lah, it's very cheaper. The cost is cheaper, but the problem is the waste. The waste of nuclear ni nak buang mana, tu masalah dia. Kalau berlaku kebocoran macam mana, itu masalah dia. Kalau you belajar, you tengok video apa yang kat Rusia ke mana tu, yang meletup tu, Rusia. Yang tu antara itu pun, as you can see, kita fikir gini je lah, Jepun yang very discipline pun problem kan. So how macam kita nak ni payah juga. Kita tend to make mistake. Okay, we tend to make mistake. Of course dia punya source is cheaper lah, but waste ni nak tahu buang mana. Kalau berlaku kebocoran, itu jadi hazardous lah. Okay, sampai sekarang kan apa ni tempat tu? Betul, kalau berlaku kebocoran, dia berapa radius tahun? Tengok ni lah.
Tengok ni kalau Malaysia kalau satu bocor habis dah. Radius berapa ratus kilo. Kita Malaysia berapa radius? Daripada Semenanjung Malaysia ke Semenanjung Malaysia tu, Johor ke Perlis ni 700 kilo. Lebih kurang. Tak sampai 1000 kilo pun. Kalau radius 500 kilo habis lah. Kan? Banyak faktor lah. That's why saya rasa tak bagi kot nuklear ni. Sebab tu kalau you belajar, you tengok, kalau you belajar ataupun you tengok video, nuklear ni biasanya dia berada di tepi-tepi pantai ataupun di tepi laut. Bukan tu saja, you punya banyak power supply banyak kat tepi laut lah. Di ujung-ujung ni ni. Ni. Apa? Sebab untuk cooling system lah, mudah. Ada banyak faktor-faktor lah. Kalau macam hydro memang kat tengah-tengah kawasan tanah hujan. Itu dia punya characteristics of the generation lah. Okay. Nuklear pun boleh tengok Jepun punya nuklear pun, apa nama tempat yang bocor, tak ingat apa nama tempat dia. So dah jadi pandai hantu kawasan tu. Okay, and then we have renewable energy source such as wind, tidal, solar, bioenergy, biomass and geothermal lah. So ni sebenarnya banyak lagi yang boleh explore. That's why this type of research sebenarnya depend on government punya policy sebenarnya. Kita Malaysia ni kita banyak take things for granted lah. Kita macam terlalu depend pada orang. And then banyak lagi satu faktor politik lah. Orang politik tu sibuk nak memegang kuasa kan. Itu masalah dia. Kalau orang lain work for nation. Kalau you tengok yang Jepun tu sanggup dia punya senior apa ni yang dah pension tu sanggup berbakti balik lah. Bila dah berlaku ni sebab dia orang yang install, dia orang yang ni kan, pada orang tak jadi pun. Sebab benda tu tak boleh lah, bila berlaku, diorang bukannya salah human error kan. Dia adalah bencana alam, tak boleh buat apa kan, negara dia penuh dengan bencana alam. Kita ni, wah, sepatutnya banyak lagi boleh, we can manipulate many things. That's why kalau you tengok ada beberapa, kita punya research dekat universiti ni macam stagnan lah, macam tak berapa nak jalan. Banyak universiti sebenarnya dia go for renewable energy. Study pasal solar, study pasal wind. Cuma masalah dia ialah wind memang tak boleh pakai kita compare ke tempat lain. Dah ada study dah. Walaupun kat UMP tu ada 2 biji wind punya generator kan. So itu untuk study tu daripada sirim. Tidal patut boleh. Biomass pun boleh, geothermal pun boleh. Masalahnya kita government punya polisi tak attract any. Sekarang ni nampak lah solar ni ada lah. Kalau TNB pun dia ada banyak. Sekarang you boleh jual balik pada TNB kan. So you boleh pasang solar kat atas rumah atau bumbung. Ataupun you boleh pakai on grid ataupun off grid lah. Maknanya saya tu ada jumpa satu kontraktor tu dia memang pasang solar panel. So rumah dia buat dia off grid daripada TNB. Ada pro cons lah. Pro dia bila orang lain blackout, you tak blackout. So you ada apa storage. Tapi you kena tengok balik in terms of kalau rumah setakat you family tak ramai, okey kot. Kalau ramai pun tengok rumah, tengok type of rumah. Dulu masa orang nak pasang solar tu, satu lagi dari segi safety sebenarnya. Saya dulu dengan kawan-kawan antara discuss benda ni lah. Masa government buat feed-in tariff tu kan. Masa tu kalau nak pasang saya dalam 40,000. 40k. Pasang kat atas rumah, bawa sedar. Berapa kilowatt lah? 12 kilowatt? 4 kilowatt tak? 12. Masalah dia ialah in term of mentality orang Malaysia ni lah. Macam kat Taman Guru. Rumah saya Taman Guru, Kuantan. Ada satu rumah tu, rumah 2 tingkat besar. Dia pasang solar. So memang in term of safety. Pencuri ni dia tengok rumah ada solar, kaya ni. Itu masalah. Kan, so mentality kita satu lagi. That's why kalau you masa baru pindah di Pekan tu, kita ada masalah dengan kabel, internet. Curinya kabel internet. Masalah kat Pekan ialah salah satu masalah kita. Sebab kita cuba bring the technology to community. But community di Pekan tu, kalau you duduk Pekan, you tahulah kan. Seorang lecturer buat rumah. Memang betul-betul di Kuala Pahang, Pekan tu. Masalah in term of dadah. Orang Melayu memang insyaAllah tak boleh buat apa. Dadah. Habis rumah bila tengah buat rumah tu banyak hilang kena curi. Bukan sekat tu je, dia kencing semua orang tu, dia berak je semua orang tu. So sama ada ya
Bila benda itu dia jadi tak harmoni. Kan? That's why kalau you tengok pekan tak naik apa pun walaupun ada universiti. Dia jadi pelik. Boleh lah sekarang ni nampak lah dulu. Tapi memang sebenarnya kalau universiti pun memang tempat bagus, tempat-tempat yang ceruk sikit. Sebenarnya you all tahu tak, UMP pekan sebenarnya bukan dekat pekan dekat Kuala Pahang ni mula-mula. Mula-mula dekat Sungai Miang sana. Tahu Sungai Miang? Kalau you nak pergi ke daripada Bandar Pekan tu terus lagi you nak pergi ke Rompin tu, you akan jumpa Sungai Miang, dalam lagi. Jauh lagi. Tu saya selalu borak dengan wife saya pun lecturer UMP. Kalau kita kat kampus Sungai Miang, lagilah. Tempat tu memang tak ada apa kan. So dari segi itulah. Sama juga macam kalau you tengok UUM kan. UUM tu nama UUM Sintok kan. Kalau you tengok UUM Sintok. Sintok tu daerah tau, macam satu mukim. Tapi UUM punya lah. Sebab tak ada nama lain lagi alamat Sintok. UUM Sintok. Ada tempat lain lagi, tak ada kan. So dia besar. Tempat gym tendang situ. Ramai juga banyak hantu lah apalah, bunuh diri lah. Kan. So saya tahu sebab saya dulu duduk Perlis. Buat saya buat master dekat UUM selalu. Adik saya pun belajar kat UUM. Kampus dia memang cantik. Kampus dia sebenarnya lagi hijau dari kita. Dan kampus dia bukit-bukit cantik. Walaupun panas, utara panas kan. Bila you masuk tu dah segar, buat pokok semua susah. Redup. Semua student dia orang pakai tie. Sebab dia orang bukan engineering, dia orang management kan. Management university. Dia orang banyak kali apply dengan daripada zaman Tun Mahathir sampai Pak Lah orang dia orang apply nak offer engineering. Tak lepas. So dia orang boleh paling dekat pun dia boleh offer IT lah. Ataupun komputer. So computing. And then tiba-tiba buka Unimed satu, Kukum satu kat situ. So diorang memang frust lah. So ramai staff diorang, UUM tu dulu masa Kukum buka dia ramai pergi ke Unimed lah atau Kukum. Saya pun pergi Kukum juga dulu. Bayangkan saya orang Johor pergi Kukum, pergi Perlis. Perlis saya pergi tahun 2006. 2006, tak ada benda lagi. Kereta saya plate Johor, JGX. Oh, masuk kampung, masuk Perlis semua orang tengok, ingat orang mana. Masa tu kereta plate sama ada Perlis R tu RB, RA, RC ataupun plate Kedah. KL ada juga, Pening tak banyak lah. Tapi Johor memang saya rasa kereta saya seorang kot plate Johor masa tu, tahun 2006. Tak ada orang lain masa tu. Sekarang dah banyak lah. Saya rasa saya orang Johor kedua duduk situ. Kawan saya orang Johor juga, kawan sekolah saya. Tapi oleh kerana dia berkahwin dengan orang sana, tak ada masalah lah. Saya Johor, kawan saya Terengganu, duduk Perlis. 5 tahun kat sana. Okay, so itulah pengalaman. Okay, and then this is some installed generation capacity. So this one is just a numbers. Ni pun tak update dari sini. Okay. And then we have transmission. Line transformer operating voltage above 10k. Cord transmission system. 500 kV to 75 kV, 1 to 260 kV. Ni dah distribution lah ni. So kita ada transmission overhead line. Kita ada biasanya kalau high voltage pakai overhead line lah. Biasa kalau dalam bandar biasa kita tak pakai, kita boleh pakai underground. Tapi cuma keburukan underground tu bila berlaku fault, dia akan severe lah, susah nak troubleshoot dan sebagainya lah. Okay. Now kita punya system is interconnected lah. It's very interconnected. So what is the advantage? To improve the overall system stability, to provide better continuity of service, and is more economical lah compared to you buat satu-satu kan. Kalau you tengok cerita Tesla, apa nama tu je Current War apa? Tengok Current War. Tesla fight gaduh dengan Edison. You kena tengok cerita ni, movie kena tengok. Sejarah ni, Tesla versus Edison. Tesla ni bukan kereta lah. Nikola Tesla nama dia. Okay, lepas ni kita tengok later. You kena tengok lah cerita ni, ni bagus ni. Kalau tengok Nikola Tesla ni dia genius. Dia yang propose AC. Edison DC. So AC versus DC ya. So dia kata current war kan, kena tengok. Yang jadi Tesla ni siapa lah?
Tapi Edison saya rasa yang jadi Dr. Strange. Ke Tesla tu Dr. Strange? Tak ingat lah. Kan? Tu tengok current war. Ni Dr. Strange ni. Benedict Cumberbatch, dia siapa Tesla saya tak ingat. Edison ni dia ni orang politik. Dia bukannya engineer, dia bukannya inventor. Oh, dia Tu lah. Cumberbatch Edison. Okey, doktor. AC atau DC. Nikola Tesla, Nicholas Hobbs. Mana? So dia fight nak apa ni on the current apa ni lighting kan. Tom Holland pun ada. Spiderman. Okay, so tengok dia ni semua sejarah ni. It's very good lah. Cuma Tesla ni dia genius sangat. Bila dia genius sangat, pelik sikit. Dia mati pun kat hotel kan. Dia pun ada game pun bukan kat dia. Tapi sebab dia banyak sangat imagination tu. So macam-macam buat dia. So basically dia antara first inventor lah banyak. In term of telecommunication, internet semua kalau tengok. It's very good lah. Tesla. So AC versus DC je. Tesla ni dia propose motor AC machine. Ni DC. Kalau DC kau tengok memang in term of wiring dia bukan interconnected lah. Dia tak boleh buat interconnected. Cuma dia momokkan bila AC ni dia boleh bunuh. Apa dia antara ni dia punya apa propaganda dia boleh mengancam nyawa lah. Padahal dia sebenarnya safety memang tak masalah pun. So dia bunuh gajah lah and so on. So it's very good movie based on cuma biasalah bila movie dia ada buat apa ni padahal tak ada benda pun tapi dia buat untuk tu jadi macam lebih-lebih sikit. Biasalah. Kan kalau based on true story ni memang gitulah. Sama juga kalau you tengok cerita Ramanujan. Tengok Ramanujan. You kena tengok cerita-cerita gini ni. Ramanujan apa ni The Man. Tak tengok sir. Kena tengok tu. The Man Who Knows Infinity apa. Yang berlakon cerita Slumdog Millionaire tu. Ni. Very good ni. Cerita pasal Ramanujan. Ramanujan ni dia ada buat. Dia genius. Dia mathematician. Dia mathematician yang boleh tahu pasal orang yang cerdas. Saya ambil saya ada buat satu algoritma saya ambil daripada Ramanujan ni. Dia kerja sama dengan Hardy, Prof Hardy, GH Hardy. Dia mathematics. So basically saya ada ambil satu teori dia untuk buat satu algoritma. Saya ada buat satu algoritma nama Barnacles Mating Optimizer. Ni saya punya algoritma, nama saya. Kalau you pergi dekat saya punya website, ni website saya. Saya ada tulis tapi dah lama tak menulis lah. Menulis dekat medium.com. Tengok ni saya ambil dia punya teori. Saya ada site cerita pasal Ramanujan. Ya, macam. Okay. Hardy Weinberg. Nama dia Hardy. Dia kerjasama dengan Weinberg. Ada dipanggil proportion of 2LL in order to create new equation. Ya, Prof Hardy ni. Hardy, GH Hardy. Tapi dia buat kerja teori tu dia buat dengan Hardy Weinberg. So ni Hardy Weinberg principle. Ni Hardy Weinberg principle. So saya embed this algorithm ni this teknik dalam algoritma saya.
It's very good. You boleh tengok. Jadi kadang-kadang you tengok and then you dapat idea untuk explore lah. Okay. That's why kena tengok movie. Man Who Knew Infinity, apa ni, cerita-cerita yang Numbers 21 pasal ada untuk pasal Blackjack. Apa lagi? 21 tu Glamour tu kalau tengok kat YouTube, Google pun memang banyak cerita pasal yang Kevin Spacey tanya pasal non-linear equation tu kan, yang student tanya, student kata sebab dia kata Newton tu curi daripada Raphson. Kita akan belajar nanti lah Newton Raphson. Newton tu Tok Guru Raphson tu student dia. So Tok Guru dia curi equation tu. So and then dia publish. So itu antara ni lah. Apa lagi cerita yang okey. Good Will Hunting, cerita lama. Kan, genius. It's very good lah. Saya boleh tengok cerita tengok kot. Avengers lah apalah. Saya pun tengok kat Avengers. Dah habis dah kan. Okay. Lagi. Ni yang kita tengok tadi. So and then this is substation. Saya pun tak tahu. Ni notas bukan notas saya belakang ni. Tahu orang. Saya ambil je lah. Ni taman-taman boleh melawat ni. Ni taman tahun 2009-2010 ni. Sudah melawat dekat Ketih. So boleh lawat lah, boleh masuk. Ni COVID tak boleh masuk ni. Biasa yang buat ni student arrange. So lecturer ikut je. So ada markah lah. Sekarang tak ada kan. Okay, boleh lawat ni expo. You sebenarnya boleh tengok je, you tak boleh, kalau you bukan certified engineer ataupun daripada Suruhanjaya Tenaga, you tak boleh nak switching ni, you kena ada kelayakan. Even kalau you dah IR pun you tak boleh. Nak switching pun very very dangerous. Okay, loads, we have loads. Normally we can categorize our loads into residential, commercial, industrial, etc. Okay, so very large industrial load may be served from the transmission system. Okay, large industrial loads are served directly from the transmission network. So small industrial loads are served from the distribution. Masalah. Ini commercial. Ni you belajar dah kan? Saya belajar dah. Belajar dekat EPS. Load factor, annual load factor. Okay. Protection, you belajar dekat sistem protection, PSP lah, system protection high voltage lah saya. So sebab protection ni sebenarnya kalau masa saya dekat UNIMED tu, protection saja satu subjek tu. Satu subjek sebab ada satu buku tu protection tu, buku tu tebal gila. Satu buku saja, tajuk protection system. Jenuh nak ngajar. Sebab saya pun, biasanya protection ni ditulis oleh orang yang ada experience lah. Sebab dia kadang you dah setting protection system tu, you dah setting relay tu ikut buku, tapi dia on the day tak trip. Dia trip tempat lain tu. So itu yang biasanya based on the experience lah. How you want to design the zonal ni dan sebagainya lah. So this one is just equipment lah. Switch gear, circuit breaker, fuse, connected switches, lighting, arrestor dan so on so forth. Okay, ni switchboard, motors, control center, you have SCADA. Ini computer analysis. So saya tak sure SEM ni macam mana sebab SEM lepas pakai ETAP. Saya tak tahu. Saya depend pada depend pada section 1 lah. Okay, tengok macam mana kalau super ETAP ke pakai lah. Kalau tak, you boleh pakai yang lain lah. Okay, so for the basic analysis covered in this course, we cover power flow analysis setengah semester. And then bukan unbalanced fault lah. So fault akan belajar balik semula, saya akan review balik, and then unbalanced fault ni pun setengah semester. So dua benda ni je we belajar dekat power system analysis. Okay. So we move to
chapter 1 lah. Ni chapter main-main je, ni chapter betul ni. Chapter 2. So before we start our analysis, we must know what is the bus admittance matrix dulu. Okay. So this is the outline of this topic untuk separuh semester. Okay. So first kita akan tengok bus admittance matrix. Y bus. Nama dia Y bus lah. And then kita akan tengok power flow solution and equation. Dan kita tengok teknik untuk solve. Kita guna Gauss Seidel. Daripada sini kita boleh kira kita punya line flows and losses. Dan kita akan tengok Newton Raphson lah. Ini tadi saya kata tadi. Newton Raphson. Newton untuk guru, Raphson nak murid. Newton Raphson. Dan you belajar dekat Newton ni belajar dekat numerical method juga. Sorry, kena belajar balik benda ni. And then fast decouple ni anak murid juga rasa. Dia improve daripada Newton. Dia simplify lah sebab Newton Raphson ni dia pakai very hard computing. Dia pakai partial derivation tu dia belajar. Ingat kan dia belajar dydx. So dia pakai partial derivation lah. Dia kat sekolah dia belajar dydx kan. Dydx ni benda kat sekolah tu. Belajar dydx ni benda. Pembezaan kat sekolah menengah tu. Belajar. Bila you belajar dydx ni? Pada masa bila? Bila you belajar? Form 4. Admit. Ya, admit untuk apa? dydx ni untuk apa? Perbezaan. Differentiate. Ha? Differentiate. Ya, tahu untuk apa? Guna dia untuk apa? You level university dah ni. Untuk tahu quantity of current. dydx ni ialah you ada ni kan, dydx ni ialah untuk cari kecurunan ni sebenarnya. Lepas tu you belajar d2y dx kuasa 2 kan. Maknanya you beza sekali lagi untuk cari titik minimum atau titik maksimum. Ingat tak? Kan? Dia simple je ni. You belajar kat sekolah. And then you belajar kat calculus rasa. You belajar partial derivation. Okay, partial derivation ini yang kita akan apply dekat Newton Raphson. Okay. So as introduction, so kadang-kadang saya panggil power flow, kadang-kadang saya panggil load flow, samalah. Okay, power flow solution, load flow study semua sama. So basically dia ialah backbone of power system analysis and design. Sebab load flow ni TMB akan run setiap saat. Tak saat pun, dalam beberapa minit kalau ada perubahan load. Okay, so bila dia load berubah dia akan run load flow. And then normally we analyze the power system in steady state operation. Dan kita akan analyze pada satu masa lah. It's not dynamic, it's static lah. Maknanya katalah load pada waktu tu ialah 200 megawatts total. So how the power flow from the generator to the loads, and then you can calculate your power flow, you can calculate your loss. Okay, basically ada certain komponen yang you kena kira lah. Dan sebenarnya kita nak tentukan voltage, currents. Bila you tahu voltage dan current, you boleh kira real and reactive power lah kan. So VI, kalau you tahu ni you boleh kira you punya power S, VI conjugate kan. So S juga kita tahu P plus JQ. So bila tahu VI, kita boleh tahu P dengan Q. Okay, and then semua ni under steady state lah, maknanya pada satu masa. Pada satu masa tu capture load berapa, so berapa you punya voltage, berapa you punya current, berapa voltage dekat bus, berapa line flows dan sebagainya. Dan berapa loss pada waktu tu. Okay, basically it's necessary for planning, operation, economic scheduling and exchange of power utilities. So required for many others analyzers such as fault analysis. Sebenarnya kalau nak buat fault analysis, kita kena run load flow dulu.
Okay, sebenarnya kita kena run load flow dulu. Tapi biasanya untuk bila kita belajar load flow nanti kita tak run pun load flow ni sebab biasa kita assume saja. Kita tahu voltage tu biasa 1 per unit. Okay, so transient stability ni tak belajar lah. Ni untuk level yang advanced, saya pun tak belajar ni, saya pun tak tahu stability ni. And then contingency analysis. So ni contoh one line diagram IEEE punya sistem. Okay, dalam sistem, you belajar dah kan kat EPS kita ada single line diagram ataupun one line diagram. One line diagram So maknanya kita tahu ni simbol ni ialah generator. Simbol kotak ni apa? Kotak ni ialah circuit breaker circuit breaker. Ni transformer. Ni load in term of motor. Kadang buat macam ni, kadang dia bentuk anak panah je. Maksudnya anak panah gitu, tu load lah. Static load dan juga dynamic load. And then kita ada ni ada switching ataupun ada macam-macam lah. Okay, ni contoh sistem panggil single line diagram. Okay, the simplest ways to perform power flow calculation is by iteration. So that's why you kena buat manual iteratively. Dalam kelas biasanya seperti saya kata, student kadang dia tak sempat jawab sebab kadang-kadang saya suruh buat sampai 4 iteration. Okay, so sampai 4 iteration. So biasanya kadang-kadang student ni bila iteration 1 tu betul, masuk iteration kedua dia salah. So salah lah. Okay, maknanya you tak converge jawapan dia. Start dengan we create Y bus. Nama Y bus ni ialah bus admittance matrix. And then we make an initial estimation for the voltage. Normally kita assume voltage kita 1 per unit mula-mula. And then kita update the voltage for system. And then at one time based on the estimate for the voltage and power flow at every bus from the value of the bus admittance matrix. And then kita update untuk seterusnya, iteration seterusnya, and then the process is repeated until solution has converged. Kalau converge, maknanya dapat jawapan betul lah. Kalau tak converge, dipanggil diverge. So that's why kalau dalam power system, biasanya kalau power system biasa kita pakai MATLAB lah. Contoh saya sampai sekarang pun pakai MATLAB. My research pun pakai MATLAB. That's why kadang-kadang saya nak suruh pakai MATLAB je. Tapi sebab you belajar this one fundamental. Sebenarnya MATLAB ni is very powerful sebab dia boleh solve ada satu toolbox kita panggil MATPower. Siapa yang nak buat projek pakai XM dengan lecturer yang bawa power system macam saya, Dr. Nur Rashma, IR Ikhwan, memang pasti pakai MATPower ni. So you boleh download, it's free. Kan saya berasa saya buat PhD dulu MATLAB 4 tahun 2011. Now MATLAB 7. This one is very powerful sebab dia guna sistem Poland punya sistem untuk solve load flow. Sebenarnya load flow ni kalau you pakai ni dia simple je. Slow. So you download MATPower free ya, ni free. Enak. So kalau you run dapat result kelakar tu maknanya result tak betul tu kita panggil diverge. So jawapan tak betul lah. Call it diverge. Okay. So let's take a look at the example here. So kita start kat sini nanti ya. So first kali kita akan belajar pasal bus admittance matrix. Dan nama lain dia ialah Y bus. Let's say kita ada single line diagram sini.
biasanya diberi dalam per unit. Okay. So kita punya impedance are expressed in per unit on a common MVA base. And then sometimes for simplicity resistance kita ignore. So sekarang ni kita ada 4 bus. Ni bus, ini indication bus lah. Okay, so kita ada 4 bus. Biasanya dia akan ada nama lah. Bus 1, bus 2, bus 3, bus 4. And then kita akan ada generator. Kita ada 2 generator kat sini. There's a problem. So kita ada bus 1, bus 2, bus 3, bus 4. And then kita ada generator. Generator 1 biasanya dia ada 1 ni kita jadikan sebagai reference bus. Atau nama lain kita panggil dia slack bus. Atau nama lain kita boleh panggil dia sebagai swing bus. Banyak nama lah. Tapi sebenarnya dia tidak semestinya bus 1. Dia sebenarnya semua bus yang ada generator kita boleh panggil dia. So yang ini biasa kita panggil dia swing bus atau slack bus atau reference bus. Okay. Bus 2 ni kita boleh panggil dia, kita panggil dia PQ bus. But ini ialah yang atas ni represent P, yang bawah ni represent Q. Maknanya dia ialah load bus. Dia ialah load bus atau kita boleh panggil dia PQ bus. Yang ini kita panggil PV bus. Kenapa nama dia PV bus? Sebab kita tahu dia punya power dan kita tahu dia punya V. So that's why kita panggil dia PV bus. Atau kita panggil voltage control bus. Okay. So katalah dalam satu sistem ada power dan juga load. So kita boleh treat dia sebagai PV bus ataupun kita boleh treat dia sebagai PQ bus. Depend lah. Sama ada load tu lagi besar ataupun daripada power. Tengok. Kita tadi kan contoh sistem ni tadi. Ini kita boleh panggil dia PV bus. Ni substation. So kalau ada load tu dia ada apa? Bus tu ada load dan juga generator. Tak ada. Okay. Contoh bus tu ada generator and then ada load juga kat situ. And then dia connect empat lain juga. So kita boleh panggil dia sebagai PV bus. Biasa kita panggil PV bus sebab ada generator. So jadi argument juga sama ada dia supply daripada load ni ke atau oleh supply juga. Itu pun jadi isu juga lah. So ada analysis dan juga assumption. And then kita ada transmission line. Biasanya transmission line kita dalam bentuk macam ni lah. Ni dalam per unit. Okay. Ni ada per unit. Ada per unit. Dalam per unit. Semua transmission line yang connected ni ada value. Maknanya ni nilai R, ni nilai X. Dalam per unit. Okay. Ni ialah Z. Kita panggil dia impedance. Now kita nak tukar dia ke bentuk admittance. Equation dia ialah nak cari admittance, dia ialah Y kecil Y kecil. Yang ada dalam gambar ni dia ialah Z kecil. Dia ialah Y equals to 1 over Z. Bila dah jadi matrix baru Z besar. Ataupun dah jadi matrix barulah Y besar. So kita panggil ni ialah admittance matrix, ni ialah impedance matrix. Okay. Ni Y kecil sebenarnya. So Y ni notation ni penting sebab apa? Sebab dia adalah indication from dan to. Y, I, J. I ni maksudnya from, J to. So maksudnya kalau kita nak cari yang ini, dia ialah Y12 kan. Dia daripada bus 1 kepada bus 2. So dia ialah 1 bagi dengan Z12. So dia ialah 1 bagi R, I, J plus X. J, I, J. J ni J imaginary ya. Okay, ni contoh.
So kita ada bus, 4 bus tadi. Slack, ni nama dia slack bus. Bus 2 PV bus, bus 3 PQ bus, bus 4 PQ bus. So generator kita kena cari nanti PG. Ini kunci pula yang sini. Berapa kosong? Kekosongan. Bus 3. Okey. Ni silap lah. Ni silap. Kita balik. Ni ialah PQ bus. Bus 2 ialah PQ bus. Ni. Bus 3 ialah PV bus. Ni ialah PV bus. Ni PQ bus. P kita tahu. Ni kita nak cari. Ni initial condition lah. Ni kita tahu. Sebab PQ bus, sebab kita nama dia PQ bus, sebab kita tahu dah dia punya value P dengan Q. P dengan Q. And then this is voltage. Normally for slack, voltage dia kita tahulah angle dia. Voltage. Magnitude dia kita tahu, tapi kita nak cari dia punya angle. Untuk PQ bus kita nak cari voltage dan juga angle. Cuma initial ni kita akan pakai satu lah. Untuk PV bus kita nak cari angle dan juga Q. Sebab kita dah tahu P, kita tahu V, kita nak cari Q dan juga angle. Okay. So sekarang ni kita ada satu contoh. Ni kita punya bus from 2. 1, 2 bagi sama kan? 003, 015. So you kena cari. Selain daripada tu dia ada kita panggil charging susceptance. Dia ialah Y/2 ni, B/2 ni. Sebab dalam you punya kalau you belajar dalam transmission line model, you are belajar transmission line model RX and then ada ni ialah pi unit kan. You ada Y/2 kat sini kan. Ingat tak? Belajar tak? Ingat tak? Pi model dulu belajar. Ingat tak kelas? Ingat. Okay. Okay, that's why dalam untuk you punya analisis untuk kelas biasa kita ignore lah. That's why kosong. Tapi kalau untuk you punya project ataupun bila you buat PSM, kita tak ignore benda ni. Jadi value ni kita masuk bila kita nak kira Y bus. Dan juga transformer tab setting pun sama juga. Sebab transformer pun kadang-kadang kita treat dia sebagai, sebab dia dari bus ke bus ada transformer kan. So ada tab setting dia lah. Okay, kita tengok contoh ni, lepas tu kita boleh stop lah. Nanti saya minta you buat DIY lah. DIY bus untuk ni. Ya, next week lah. Kita ada satu sistem, ni contoh kita ada 4 bus. Bus 1, bus 2, bus 3, bus 4. Transmission line 1, 2, 1, 3, 3, 2, 3, 4. Okay. First kali apa perlu you buat, bila you dapat soalan ni, you kena cari you punya Y. Y sama dengan 1/Z. So, inilah yang you dapat. Z10, dia bagi juga ni internal punya value of impedance. Tapi sebenarnya kalau dalam tu tak pakai pun tak apa. Tak apalah. So ini internal sebab bila daripada sini you kena convert kepada bentuk macam ni lah. Okay. So kita ada 10 represent, maksud dia daripada bus 100 ialah ground lah. Kan? So yang ini ialah 20. So that's why ada 10 dan juga 20 mana? 20 betul ada kan? 20. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 4. Macam ni lah kan? Okay, tak apa. So you cari 1, 2. 1, 2 ialah 0.4. You inverse kan. 1 bagi 0.4 dapat J2 negatif lah. Biasa Y ni you akan dapat negatif sebab dia you bagi dengan 1/J ni kan. J ni bila bagi ni dapat negatif lah. 1, 3, 2, 3, 3, 4. So you akan dapat admittance. So sebenarnya you apply KCL dalam setiap node ni kan. So kalau you belajar dekat node, you belajar dekat circuit theory dulu, bila ada satu node tu dia ialah, contoh yang ni kan,
Bila current masuk, dia ialah ni IA, ni IB kan. Current masuk sama dengan IA plus IB kan. Betul tak? Current keluar. So dia must be balanced. Sama juga dekat bus 1. I1 ni masuk, keluar dia kat sini ya. Ada 3 cabang. So dia ialah consist of Y10 darab dengan V. You jangan confuse sebab kalau you belajar balik dekat you punya Kirchhoff ataupun you punya Ohm's law, kita punya V equals to I Z. Betul tak? So sekarang ni kita Z kita dah inverse kan. Z sama dengan 1 over Y ataupun Y equals to 1 over Z. Kan? So bila you nak cari current equals to V over Z. So V over Z basically 1 over Z, right? So maknanya I equals to V Y. That's why you darab. That's why you darab sini. So you dapat current flow sini Y10 darab dengan V1. V1 ialah plus minus pada pandangan sini lah. And then you ada Y12 sebab current flow ke sana. So nak cari you punya, kalau you belajar balik you punya KCL, bila you ada satu impedance ataupun you ada satu resistance, ingat balik lah ni, just remember balik. Kita ada satu node and then kita ada satu resistance, kita ada output kat sini. So ni adalah V1 plus minus, ni V2 plus minus. So nak cari current flow ialah V1 minus V2 bagi dengan Z, betul tak? Z lah. Kan? Akan dapat current. So sama juga sekarang ni bagi dengan Z, jadi darab dengan Z, darab dengan Y lah. So that's why dah buat. Untuk current flow sini, ialah V1 tolak V2 darab dengan Y12. Sama juga case dengan yang ini, Y13 darabkan dengan V1 tolak V3. Okay, ini untuk bus 1. You tengok dekat titik bus 1 saja. Dekat bus 2, sama juga case dia. I2 masuk, dia must be equals to current yang keluar sini ya. So dia ialah Y20 darabkan dengan Y20 darabkan dengan V2. So yang ini ialah V2 tolak V1 darabkan dengan Y12. Dan yang ini ialah V2 tolak V3. V2 tolak V3 darab dengan Y23. And then dekat bus 3 sebab tak ada current masuk, so sebenarnya kita boleh kata current ni masuk ataupun current keluar semua ni sama dengan kosong lah. Betul tak? Daripada titik ni, you tengok pada titik current keluar semua. So sama dengan kosong. So dia ialah Y23 V3 tolak V2, Y13 V3 tolak V1, Y34 V3 tolak ni V3 tolak V4 sama dengan kosong. And then sama juga untuk titik 4 ni, pas 4 dia tengok pada titik ni dia ke sana kan. So dia ialah kosong sama dengan Y4 tolak Y3 darab dengan Y34. V4 tolak V3 darab dengan Y34. So dia dapat dalam bentuk result macam ni. Result macam ni sebenarnya you kena rearrange balik dan you kumpulkan balik value-value dia. Kan? Ni you pecah, you buat apa ni, you kembangkan. Okay, bila you kembangkan, you akan dapat I1 equals to Y10 tambah Y12 tambah Y13 darab dengan V1. Tolak Y12 V2 tolak Y13 V3. Sama juga untuk case nombor 2. Bila you kumpulkan, you akan dapat bentuk macam ni. Yang mana akhirnya kita boleh tengok, kita diintroduce dengan Y11. Dia ialah sebenarnya Y11 ni ialah kita panggil diagonal matrix. Dia consist of Y10, Y12, Y13. That's why saya kata notation tu penting sebab dia represent bila nak buat you punya Y bus ataupun bus admittance matrix. So kalau perhatikan kat sini, mana-mana notation yang ada satu dia akan tambah dekat satu-satu. Ni kan? Satu. Untuk Y22, mana notation yang ada 2 semua ditambah. Untuk Y33, notation yang ada 3 semua ditambah. Untuk yang 4, ada satu je lah. Dan juga kat sini you boleh perhatikan, dekat kita panggil off diagonal. Ni diagonal.
Ni off diagonal. Nilai Y12 sama dengan nilai Y21 dan dia punya value ialah negatif kepada Y12 yang kecil ni. That's why saya kata penting sekali Y kecil atau Y besar. Okay, so Y12 sama dengan Y21 tapi dia negatif. Sama juga case dia untuk Y13, dia juga Y31 dan dia negatif. So yang ini kita boleh simplify jadi macam ni dalam bentuk matrix. Akhir sekali, daripada sini kita boleh jadikan dia bentuk matrix yang mana matrix dia ialah I bus equals to Y bus darab dengan V bus. So you kumpulkan semua ni dibentuk dalam bentuk matrix. So inilah kita punya Y bus matrix ataupun bus emitter matrix. Boleh? So yang ini solution dia. Usul balik. Biasa saya rasa, saya kata kalau nak buat yang ini simple saja, you kena buat you kena inverse dulu dan juga kemudian you buat matrix diagonal dulu, kemudian you buat matrix off diagonal. Okay, ni diagonal. Ni adalah off diagonal yang mana dia sama. Yang ni contoh Y12 sama dengan Y21. Kemudian negatifkan. Y13 sama dengan Y31. Y140 sebab apa? Sebab tidak ada connection daripada bus 1 ke bus 4. Kan? So itu contoh cara kita construct Y bus yang akan kita guna untuk analisis yang akan datang. Boleh setakat ni? Boleh tak? Boleh sir. Boleh sir. Boleh. Boleh sir. Nanti saya akan tunjuk contoh simple lah. Ni dah tunjuk. Nanti kita akan cara cepat je you nak buat. Dapat je soalan, boleh terus dapat Y bus. Simple je. Biasanya, believe me, saya daripada beberapa tahun dah mengajar saja ni, student sampai satu peringkat nak buat Y bus pun tak kerti. So bila peringkat Y bus pun tak kerti, maknanya you tak datang kelas lah. Okay. Ni diagonal dan ni ialah off diagonal. Itu pentingnya notation Y kecil dengan Y besar. Ni Y besar kan. Y besar ialah contoh satu-satu dia consist of summation of yang ada dekat yang connect dengan bus 1. Yang ini, yang ini, yang ini. So 5 dan 7, 8, 8.5. Y12 dia ialah connection antara 1 dan 2 tapi dia kena negatifkan. So Y12 negatif 2.5 kan. So negatifkan. So akan dapat positif 2.5. Y21 dia just mirror saja. Kalau tengok sini dia lah mirror saja kan. Y13 pun sama. Y14 tak ada, kosong sebab dia tidak ada connection. Sama juga untuk Y21. Dua-dua yang connect dengan bus 2. Yang ini, tambah yang ini, tambah yang ini, you akan dapat 8.75. And then 2-3, dapat 5, negatifkan. 2-4 tak ada, tidak ada connection. So, kosong lah. Sama juga untuk 3-3. 3-3, yang ini, tambah yang ni, tambah yang ni. So, you akan dapat 22.5. Kan? So, 3-4 ada connection. 3-1 ada, 3-2. So, that's why elemen ni semua ada. Dekat 3 ni semua ada. Okay? So 4-4 pun sama. 4-4 just ada satu connection saja. Inilah. Okay. Kalau tak ada, kita stop kat sini. Kita akan sambung next week. Saya bagi DIY nanti ya. Nak bagi sekarang DIY. DIY cuba buat yang ni ya. DIY. Do it yourself. Cari Y bus untuk sistem ni. Boleh? Ni sistem ni cari Y bus. Cuba buat dululah. Next week saya tanya. Boleh? Okay, boleh Doktor kami cuba. Boleh wah. Boleh. Okay sir. Okay. Itu saja. Kita stop kat sini. Okay, kalau tak ada soalan boleh tanya kat grup lah. Okay.
Okay ya. So 48 orang ada yang tak masuk ni. Saya nota saya. Nota nanti koordinator akan upload. Saya malah nak upload sebab kalau saya upload nanti dia jadi clash ni. Sebab saya rasa dekat Kalam ni dekat Kalam ni koordinator yang cara. Saya bukan koordinator. Tu tengok jap. Dia dah buat belum? Tak buat lagi. Tunggulah. So saya video ni saya akan share. Cuba kat grup. So you cuba tengok lah. Tengok balik. Cuba buat yang ni lah. Ni. Okay? Saya akan share bila dia dah ni saya akan share nanti. Makan masa juga dalam sejam dulu juga. Okay? Ada soalan? Yes, sir. Okay. Okay, kalau tak ada soalan tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Waalaikumsalam.